warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada Binti Ahmad, nombor matrik 266967. Saya daripada kampus Ipoh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan ataupun menyampaikan tentang cukai pendapatan di negara Filipina. Seperti yang kita sedia maklum, negara Filipina merupakan sebuah negara yang amat maju dalam bidang ekonomi. Negara Filipina juga seiring dan setanding dengan negara Malaysia dan Asia Tenggara, di mana segala ekonominya berjalan lancar pada setiap tahun. Menurut satu kajian yang dijalankan, cukai negara Filipina pada setiap tahun mampu mencecah 4 bilion ringgit. Oleh itu, negara Filipina pada tahun 2008 telah diisytiharkan sebagai sebuah negara yang baik dalam sistem ekonominya. Cukaian adalah satu sistem yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk mengumpul dana ataupun mengumpul sejumlah wang bagi membuat perkara-perkara yang penting untuk sesebuah negara, seperti pembinaan hospital, pembinaan jalan raya dan ubat-ubatan kepada polis dan askar terutamanya. Seterusnya, Filipina juga merupakan sebuah negara yang amat baik dan lancar dalam mengendalikan sistem percukaian pada setiap tahun. Oleh itu, pada tahun 2019, Malaysia mengambil Filipina sebagai contoh. Filipina tersenarai dalam 34 buah negara yang terbaik dalam melaksanakan sistem percukaian. Selain itu, negara Filipina juga telah melaksanakan pendapatan individu kepada warga negara bermastautin. Cukai pendapatan adalah satu cukai yang diwajibkan kepada seseorang individu untuk membayar kepada kerajaan jika seseorang individu itu bekerja dengan kerajaan terutamanya. Selain itu, bagi mereka yang bekerja di syarikat guaman ataupun firma ataupun swasta kalau dalam bahasa kita, mereka juga perlu membayar sejumlah wang pada suku tahun ketiga dan juga suku tahun keempat pada setiap tahun. Jadi, kutipan ini adalah untuk memberikan kebaikan kepada negara pada masa ke semasa. Jika kita lihat pada zaman sekarang, pada pandemik COVID-19, semua ekonomi negara boleh dikatakan lumpuh ya. Untuk membangun semula, jadi sistem percukaian merupakan alternatif terbaik untuk memulihkan sistem ekonomi negara, termasuk juga di negara Filipina. Pada tahun 2006, jurucakap DOF, iaitu Department of Finance, iaitu Paula Alvarez, menyatakan bahawa Filipina merupakan sebuah negara yang amat baik dari sistem cukainya berbanding dengan Thailand. Iaitu pada ketika itu Thailand mengalami sedikit penurunan kerana mereka menjalankan cukai secara tidak sistematik. Tetapi sekarang semua sudah berubah dan menjadikan ia yang lebih baik. Selain itu, Alvarez juga menyatakan contoh ini menunjukkan ketidakefisienan sistem yang perlu dibaiki melalui pembaharuan cukai yang dirancang oleh kerajaan bagi mengumpulkan lebih banyak pendapatan negara Filipina dari masa ke semasa. Selain itu juga, Alvarez berpendapat bahawa cukai sistem PPN Filipina lebih baik sedikit pada Malaysia, tetapi hanya lebih 1% katanya. Jadi Malaysia perlu mencontohi Filipina. 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan cukai pendapatan individu di Filipina. Nama saya Raja Duiza binti Raja Mazlan Kamal, nombor matrik 266975. Saya Nurul Husna binti Abdul Hamid 266973. Saya Nur Halimah Wadah binti Mazuki 266965. Okey, sini saya ingin menerangkan tentang tujuan cukai pendapatan individu di Filipina. Okey, tujuan dia diwujudkan untuk menjaga pendapatan yang lebih tinggi yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara.
pembangunan negara dan serta pendapatan negara. Okey, ia berperanan untuk mengurangkan jurang pendapatan antara pembayar cukai dan meningkatkan hasil kepada orang awam. Contohnya meningkatkan hasil untuk orang awam ini ialah hasil kutipan cukai itu akan dibuat dan membina sebuah jambatan, sekolah, hospital dan sebagainya. Secara tidak langsung dengan hasil dan pembuatan ini juga dapat mentamadunkan lagi warga Filipina. Selain itu juga pembinaan sekolah juga akan meningkatkan lagi sistem pendidikan dan pembelajaran di negara tersebut. Membayar cukai ini berarti menolong dalam mengusaha pembangunan negara pemerintah. Dengan hasil cukai itu juga, warga negara Filipina juga dapat hidup secara lebih harmoni dan bertamadun. Okey, tujuan pendapatan individu di Filipina juga merupakan inisiatif supaya dokumen pendapatannya selamat. Aplikasi kad kredit dan pinjaman di bank institusi memerlukan penyertaan cukai pendapatan yang berfungsi sebagai bukti pendapatan peminjam. Okey, kegagalan membayar cukai di Filipina bertentang dengan undang-undang dan mengakibatkan serius dan mahal. Ia akan dikenakan denda dan hukuman. Saya ingin menerangkan definisi cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu adalah hasil yang dikenakan kepada individu dan entiti. Ini bermaksud pendapatan dan keuntungan yang diperolehi oleh mereka dikenali sebagai pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Cukai pendapatan dikira sebagai produk dari kadar cukai yang berlipat kali ganda dan dari pendapatan yang dikenakan cukai. Kadar percukaian mungkin berbeza mengikut jenis atau ciri pembayaran cukai dan jenis cukai. Bagi warga negara Filipina dan penduduk asing yang membayar cukai untuk semua pendapatan yang mereka perolehi dari pelbagai sumber yang merangkumi tetapi tidak termasuk papasan gaji dan juga upah, pendapatan individu dan profesional yang bekerja sendiri, hadiah dan pemenang, pencen dan keuntungan serta perkongsian rakan kongsi. Seterusnya, klasifikasi cukai individu di Filipina. Pembaharan cukai dapat mengurangkan kadar cukai pendapatan. Ia dapat tingkatkan daya saing warga negara Filipina. Sistem cukai sederhana mendorong kepada pembayar membayar cukai dari ekonomi bawah tanah. Cukai dikumpul dalam jangka masa tertentu menggunakan kalender atau tahun fiskal yang merangkumi selama 12 bulan berakhir pada Disember. Potongan dan kredit cukai dibenarkan tidak boleh ditolak untuk pendapatan berfaedah seperti gadai janji rumah. Orang asing atau beremas status secara tetap atau tidak bekerja tidak dibenarkan untuk memotong cukai. Potongan tidak melebihi 40% dari pendapatan kasar atau perniagaan profesion sebagai potongan yang dibenarkan. Cukai pula 60% untuk cukai tanah, 15% level cukai saham di bursa saham. Cukai saham pula 0.6%, manakala cukai harta tanah 30%, cukai akhir 35%. Hai, Assalamualaikum. Untuk lecturer saya. Okey, nama saya Nor Farhani binti Zulkifli, nombor matrik saya 266968. Okey, berkaitan dengan cukai individu di negara Filipina, saya akan membentangkan tentang kadar cukai individu di Filipina. Okey, setakat tahun ini, kadar cukai pendapatan individu di Filipina adalah sebanyak 35%, di mana daripada 2004 sehinggalah tahun sekarang kadarnya still maintain 35%. Tiada perubahan, kekerapan adalah mengikut tahunan lah. Dan
Untuk pengetahuan juga, kadar cukai pendapatan individu di Filipina mengamalkan cukai yang dikumpul daripada individu dan dikenakan cukai terhadap sumber pendapatan yang berbeza seperti buruh, penjawat awam yang dah pencen, faedah dan termasuklah dividen. Tanda aras yang digunakan merujuk kepada kadar cukai marginal teratas bagi seorang individu. Hasil dari cukai pendapatan individu adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah di negara Filipina lah. Pendapatan penduduk di Filipina dikenakan cukai secara progresif sehingga 32%. Warga negara pemasdatin adalah dikenakan cukai ke atas semua pendapatan bersih yang berasal dari sumber dalam Filipina. Bagi yang bukan pemasdatin, individu yang bersih yang berasal dari sumber dalam Filipina. Bagi yang bukan pemasdatin, individu dari negara luar ataupun bukan individu dari negara Filipina sendiri, hanya dikenakan cukai kepada pendapatan berasal dari sumber di negara tersebut. Okey, individu yang memegang jawatan pengurusan dan sangat teknikal yang diambil oleh RHQS 2 dengan 1 dan 2, syarikat multinasional dan unit perniagaan luar pesisir dikenakan cukai sebanyak 15% sahaja ke atas pendapatan kasar mereka. Okey, perbandingan cukai pendapatan individu di seluruh dunia. Saya akan jelaskan tentang negara Filipina je lah. Filipina terkini 35, terdahulu pun 35, maksudnya still maintain, berbanding dengan Malaysia 30. Okey, Malaysia pun still sama 30 dan negara lain seperti Sweden 52.9 dan yang sekarang 52.9, terdahulu 32.3. Kebanyakan negara luar masih maintain sama ada dulu, terdahulu dan sekarang masih sama. Okey, seperti Saudi Arabia pun sama, Rusia sama, Yemen pun sama. Kebanyakannya 10 dan negara lain seperti Sweden 52.9 dan yang sekarang 52.9, terdahulu 32.3. Kebanyakan negara luar masih maintain sama ada dulu, terdahulu dan sekarang masih sama. Okey, seperti Saudi Arabia pun sama, Rusia sama, Yemen pun sama. Kebanyakannya tak jauh pun perbezaan, masih semua sama. Okey, untuk pembentangan bagi kadar cukai itu saja daripada saya dan kawan-kawan saya lain akan membentangkan tentang prinsip percukaian dan kesimpulan. Okey, itu saja. Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farhana binti Mausin. Nombor matrik saya 266902. Okey, setelah meneliti dan grup saya. Okey, kesimpulannya, cukai-cukai yang Filipina dapatkan tu adalah untuk menyumbang atau membantu pembelajaran negara, iaitu kemudahan yang mereka sediakan ialah kemudahan hospital, kemudahan pendidikan, lepas tu memberi latihan seumur hidup bagi menampung kos. Okey, cukai yang kita kata kurang baik iaitu pulangan cukai. Contohnya kita ambil suami isteri, iaitu suami isteri dia terpaksa mengemukakan satu penyata cukai pendapatan gabungan, tapi cukai akan dikira asing kerana pendapatan tak dapat disatukan atau lebih dikenali pendapatan eksklusif. Pasangan dibagi sama rata, tapi secara amnya kesan liability cukai gabungan lebih rendah daripada ketika cukai dikira bersama. Itu tidak memberi apa-apa keuntungan dan individu yang tinggal di Filipina.
akhir kata, cukai ni walaupun dia dikutip melalui individu, tetapi dia juga memberi manfaat kepada rakyat